Bagi syarat lah. Itu. Dah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua yang berada di Facebook UCCT maupun Facebook di UPM, Universiti Putra Malaysia. Okey, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Ramadan, di mana hari ini hari yang keempat kita menyambut seluruh Malaysia, seluruh negara menyambut bulan Ramadan. Okey, selamat menunaikan kewajipan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Okey. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang berada di Facebook walaupun di mana berada, dan untuk makluman semua, hari ini adalah slot masakan di mana Dapur Putra siri yang ke-12 ini adalah kerjasama di antara Pusat Transformasi Komuniti University UCTC UPM dengan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan UPM. Okey, baiklah. Saya harap tuan-tuan puan-puan telah bersedia, dan saya mohon kepada tuan-tuan puan-puan yang berada di laptop, telefon, walaupun berada di mana saja berada, minta tolong share banyak-banyak ataupun like banyak supaya rakan-rakan yang lain dapat melihat bersama-sama dengan kita hari ini secara live. Okey, baiklah. Sebenarnya hari ini saya bukanlah berseorangan, sebab saya akan ditemani oleh boleh dikata panggil apa orang kata, chef selebriti UPM. Anda semua dah kenal, saya rasa mungkin dah kenal, mungkin ada yang tak kenal. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Profesor Dr. Shahrim Kahrim untuk bersama-sama dengan saya untuk melakukan demonstrasi pada hari ini menu Ramadan som-som telang gula Melaka. Dipersilakan. Assalamualaikum Wani, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat? Sihat. Lama kita tak jumpa kan? Lama tak bersiaran kita. Bukankah kita jumpa di Pontian? Tapi bersiaran dekat Dapur Putra dah lama kita tak. Ya betul. Kan? Last masa tahun lepas, iaitu siri 11 Anyaman. Anyaman Ketupat itu yang paling last Okey. Hari ini kita nak buat menu Ramadan, iaitu som-som telang Gula Melaka. Gula Melaka. Sasul je Prof. Nama dia panjang sangat. Itulah pasal. Okey, sebelum saya yang kata nak mulakan demonstrasi bersama Prof hari ini, saya ingin memperkenalkan, mungkin ada yang dah kenal. Itu untuk warga UPM mungkin dah kenal dah. Chef selebriti kita ni. Tapi mungkin orang luar ni, komuniti kita kat luar ni kan. Okey. Nama yang diberi adalah Profesor Dr. Muhammad Shahrim Abdul Karim. Itu nama penuh lah. Okey, beliau merupakan pensyarah dari Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Okey, sebelum tu saya nak cerita. Fakulti Sains Teknologi Makanan ni dia ada 3 jabatan kan. Okey, 1 Jabatan Sains Makanan, 2 Teknologi Makanan, yang 3 adalah yang Prof ni lah. Okey.
untuk kepakaran beliau ni merupakan beliau bidang beliau adalah dalam pengurusan kulineri, kan? Betul. Pelancongan makanan, makanan warisan, hospitality dan pengurusan perkhidmatan makanan. Ya. Okey. Okey, Prof berasal daripada Saya dari Melaka. Bandar Bersejarah Ya, Alright. betul. Okey, Prof juga digelar sebagai chef stability sebab apa? Sebab kerap muncul dalam program masakan di TV seperti TV3, RTM, Astro, NTV7 dan ini luar negara. Itu famous lah Boleh lah. Dan satu lagi sebagai juri dalam MasterChef Ya, juri Malaysia. juru jemputan. Oh, MasterChef. okey. Alright. Dulu dah lama kan? Tapi sebabkan itu orang Ya, kenal. Yes. betul. Okey, baiklah. Itu tak nak orang kata cakap lebih panjang. So mungkin kita boleh mulakan hari ini Ya. menu Ramadan kita hari ini. Ya, Som-som telang gula Melaka. ya. Mungkin di luar sana ramai yang mencari bulan Ramadan ni fikir dah apa menu. Menu yang nak buat yang simple dan senang. Betul. Bagi mereka yang masa yang terhad sangat. Betul. Okey. Itu boleh mulakan dulu. Terima kasih Puan Azwani Alright. kerana memberi sedikit latar belakang saya. Mhm. Dan bulan Ramadan ni Assalamualaikum dan saya mengucapkan selamat berpuasa dan mendapatkan puasa yang diberkati pada sepanjang bulan Ramadan ini. Okey. Dan kalau bulan puasa ni especially kalau hari kita bekerja, kita punya masa yang terhad kan untuk Ya, betul. membuat manisan, memasak, tapi boleh juga buat. Dan menu kita, resipi kita pada hari ini adalah resipi yang sangat simple yang saya nak kongsikan kerana dalam bahasa Inggerisnya kita boleh panggil ini sebagai rice pudding. Rice pudding kalau di barat tu pun ada. Ya, betul. Jadi kita panggil som-som. Som. Saya tak tahulah mungkin dulu makcik som yang create Mungkin kan yang lah. create ya. Tetapi yang biasa som-som ni kan kita boleh buat dari banyak bahan ya. Kita yang biasanya kita buat warna putih. Ya, Rasa betul. yang putih terbakar tepung Itu yang beras biasa saja kita kan. ni kan. Dan kita boleh warna hijau, Ya, kita gunakan pandan, daun pandan, daun pandan tu kita. Saya pakai baju hijau hari ni. Tapi tapi sayangnya warna biru, lain. biru. Mungkinlah. Pandan, rasa pandan dan juga saya nak buat telang. Telang ni saya tak pernah nampak orang buat lagi. So saya ini yang pertama lah kita yang buat. inovasi sikit lah Ya. kita punya resepi Dan ni. saya pun fikir kita boleh buat daripada buah naga pun boleh, bukan warna merah. Menarik. And kalau nak hidangkan nanti kita cakap pasal nak hidang. Jadi bahan-bahan dia kalau mak saya kalau buat benda ni dia memang menggunakan ataupun ini kalau orang dulu dibuat gunakan memang agak-agak aja tau. Dia tak ada sukatan ni, bukan campak-campak aja. Dan dia orang dulu dia just pakai tepung beras saja. Tepung beras. Tapi orang sekarang ni macam suka buat inovasi, dicampurkan juga tepung jagung. Tepung jagung. Tapi kalau kita buat tepung beras kan, kalau kita guna tepung beras memang dia lembut. Dia lembut sangat kan, tapi kan kadang kita tahu dalam bekas tu kita kena cedok-cedok. Tapi kalau kita campurkan sedikit tepung jagung tu dia akan jadi senang dia nak dalam maksud dia akan jadi likat. Dia likat tu lah macam dia. Jangan kalau kita jangan bunyi lebih sangat. Lebih sangat nanti jadi keras. Keras Nanti tak sedap. Kita nak lembut juga. Jadi saya gunakan 3/4 cawan tepung beras. 3/4. 3/4 cawan tepung beras. Adunan ni cuma dalam satu cawan saja semuanya. Satu cawan. Satu cawan saja. Sukatan ni adalah satu cawan. Itu lagi senang lah. 3/4 tepung beras. 3/4, alright. 1/4 tepung jagung. Saya tak banyak tahu tepung jagung. Ya. Kalau tak banyak nanti dia akan jadi keras. Ya, betul. Dan kita campurkan dia. Ya. So ni mix dalam dulu. Ini kira satu cawan lah. Kalau tak nak pakai tepung jagung tu, pakai je tepung beras satu cawan. Tapi dia bukan akan jadi lembut lah, you see. Kan? Tapi saya gunakan 3/4 cawan tadi tepung beras dan 1/4 tepung jagung. Ya. Dan saya gunakan ni santan ni saya dah perah pagi tadi ni saya suka pakai santan yang fresh lah kan, merah kan. Kalau kat kampung tu kita orang akan parut sendiri dan terperah tu yang sedap ya. So santan yang ini santan berapa pula? Santan pekat 750 gram. 750 gram santan pekat So, saya curahkan santan ni.
Surah pelan-pelan kita kacau. Ya. Buat ni paling senang, you see. Tapi kita kena tahu teknik betul lah kan. Yang ni kacau dia dalam keadaan orang kata tak nak bagi ketul tu kira kena cepat lah. Kita kacau pakai ni. Kita ni api masih lagi belum buka lagi. Saya nak ratakan dulu kan. Dia kita buat apa resepi ni dia lebih kurang berapa minit tu untuk penyediaan tu? Sekejap je, tak apa 20 minit semua ni. Oh ya ke? Cuma campur-campur lepas tu kita heat je. Dengan api saya pakai api yang sederhana. Tak nak pakai api kuat-kuat je, nanti dia akan jadi apa? Hangus bawah dia tu. Ya. So saya kacau dia dulu. Okay. So sementara dia sedang cair ni, saya pakai yang ni lah, saya pakai wire whisk ni. Kan? Kita nak dia bergentil, you see. Ya, betul. Kalau dia dah keras saya tukar pula. Saya pakai senduk lain pula, ya. Ya. Dan kemudian saya akan tambahkan 1 cawan air bunga telang. Jadi saya ambil dalam segenggam bunga telang yang kering tu. Pagi tadi saya dah rendam dia dalam air panas 1 cawan. Ni 1 cawan lah. Ataupun kena pakai air pandan, 1 cawan air pandan. Ya, 1 cawan air pandan. Sambil ni kena kacau-kacau ya. Tidak bawah dia melekat. Ya. Kacau-kacau. Dan dah siap ya. Bunga telang ni kan, bunga telang ni tadi kita dah petik bunga telang ni kan. So siapa tak kenal bunga telang ni, bunga telang ni. Bunga telang kan ada berapa jenis kan? Ada berapa jenis. Ni selapis. Yang saya kat rumah tu saya ada berlapis-lapis macam bunga ros. Dia yang terbaiknya? Yang tu bagi baguslah, because dia banyak lapis kan, warna dia lagi kuat lah kan. Tapi ni kena ada banyak ni yang dia kering kan. Jadi saya bunga telang tu saya ambil dan saya keringkan dan saya simpan dalam freezer, jadi dia tahan lama. Ya. Dan bunga telang ni boleh digunakan untuk pelbagai-bagai. Saya mau bukakan garam tu sikit. Kita kena letak garam juga ya. Kalau kita buat pakai santan kena letak garam sedikit untuk jadi rasa lah. Lebih kurang setengah sudu. Boleh. Tak ada garam ni tak rasa. Tu dia dah panas. Tembaga ni dia cepat panas ya. Jadi api pun saya nak mediumkan. So sambil tu saya akan tuangkan ni. Tuangkan pewarna biru kita ni. Ni mungkin kamera nak zoom kan. Kita tengok kan. Dia dah mula nak lekat ni. Kita tuangkan air bunga telang tu. Jadi biru cantik kan. Dia akan jadi pekat ni. Tak pekat dia nanti dia pekat lah kan. Bila dia so, dah orang kata kurang dia punya tu, dia akan jadi pekat lah. Ya, saya habiskan lah. Biru dia cantik nanti. Macam biru laut. Tu. Biru nila orang kata kan, macam biru nila. Ya. Tu dia. Sudah kita kacau je lah. Senang aja. Kita kacau dia sampai likat. Ni ada kita punya apa ni? Komen. Yep. Dia beritahu okey daripada Cik Muhammad Hairi. Periuk tu cantik sangat. Memang cantik periuk tu. Periuk ni saya beli di Bangkok. Oh, cuma di Bangkok je jual jenis macam ni. Kalau di Kelantan Terengganu pun ada juga. Itulah saya ingatkan dekat tu sempadan ni Thailand. Thailand boleh kalau ada. Tapi saya dapat ni memang di Bangkok. Orang Siam kalau dia masak manisan memang masak dalam ni. Dalam periuk ni. Dan dia ada banyak saiz. Elok untuk masak manisan. Macam kita masak macam sirup gula ke apa kan. Elok. Yep. Kepada apa ni penonton-penonton di Facebook, kiranya ada persoalan ataupun ada soalan ataupun ada cadangan pun semua boleh orang kata tinggal di ruang komen. InsyaAllah kita punya tim akan ambil note dan kita akan utarakan kepada Prof Syarim lah. Okay, Puan Zura Siti, cantik Puan periuk tu, memang cantik. Nina Bella, lapar tengok. Lapar dia kata. Dan masuk kan, kita buat satu cawan ni pun kan, kita dapat banyak dia punya tu. Jadi tak payah buat sampai 2 cawan, nanti kan. Dia satu cawan tu cukup dah. Dia boleh lah untuk muai kan, bila makan satu keluarga. Kalau 2 cawan kan, banyak. Kalau kita ramai boleh lah. Kacaunya banyak, kita nak kacaunya. Jenuh juga kan. Elok kita kacau pakai ni lah, jadi dia tak apa tu. Ya betul. Dia itu lagi mudah lah dibanding dengan. Mama ni dia nak pekat dan sekarang ni. So dia nak pekat dah. Mungkin boleh fokus kot dekat ni. Kita nak tengok kepekatan dia. Tu pekat nampak.
Elok ni sedang elok lah, tak ada pekat, tak ada cair, Dia kalau dia dah meletup-letup tu kan ada masalah. Mesti warna dia sangat cantik kan. Okay, tuan-tuan puan, boleh mula nampak pekat. sekarang ni dia tengah mula pekat. Tu kita kena kacau, sentiasa kacau. Kacau. Dia ada bagintil. Banyak kan kita tengok dia Ini boleh dapat 10 orang ni tuan. Kita makan sikit kan. Sebab kita misalnya makan benda ni, manisan ni tak banyak kan. Sebab dia adalah manisan. Tu. Sekejap lagi masak lah tu. Senang aja. Cakap-cakap dah siap. Kan? Kacau-kacau dah siap. Itu trademark Prof. Kacau-kacau dah siap. Resepi. Okey, resepi dia sekali lagi 3/4 cawan tepung beras, 1/4 cawan tepung cornflour, tepung jagung. Dan 750 gram santan pekat, 1 cawan air bunga telang tu lah. Dan sedikit garam. Tu saja. Simple sangat. Tengok. Wah, cantiklah warna dia. Yes, warna cantik. Saya rasa hari ni tuan-tuan puan-puan yang menyaksikan demonstrasi oleh Prof ni, Prof Syarim, mungkin hari ni boleh buatlah kan petang kerang. Beli je bahan, itu boleh buat kalau terus. Kalau tak ada nak pakai bunga telang, buat warna putih pun okey juga. Tapi dia nak juga warna ni. Kena cari bunga telang lah. Kalau tak ada nanti boleh kena start cari. tanam Boleh cari. Yang ni pun kalau tanam pun dia cepat membiak. Tapi kita kena pangkas dia punya ranting-ranting dia supaya dia tak terbantuk. Dan bunga telang ni Wani, banyak kegunaan dia. Kita boleh masak nasi, buat air, buat dessert, nasi macam-macam. kerabu. Saya baru ni pun saya buat cheesecake. Oh, pakai bunga telang? Cheesecake bunga telang. Dia punya jadi kalau dia dah mula ni. Tu tunjukkan yang ni kalau dia dah meletup ni, dah cukup lah tu. Tak payah. Itu dia punya tip tip dia. Kalau dia macam dah macam ikan betuk, tup. Tu. Dah masak lah tu. Saya pun padamkan api. Itu dia punya tip dia untuk ni dah kira dah masak lah. Ya. Dia kena benar-benar betul-betul dia masak betul-betul ya. Kalau tidak nanti dia akan rasa mentah. Itulah kan. Tu. Dah. Cukup lah tu. Dah masak. Jadi biasanya okey. So macam mana kita nak menghidang je pula? Jadi nak kena sejukkan. Kalau ada orang suka letak dalam bekas yang besar kan. Tray ataupun bekas Pyrex kan. Persegi tu aja curah je lah. Tapi hari ni saya akan letak dalam. Yang ini kita tinggalkan dulu untuk sejuk ke macam mana? Tak payah. Panas terus masuk. Kalau tidak ada sejuk kan dia dah. Dia dah keras. Susah. Jadi saya ada mangkuk kita nak manage. Saya ada mangkuk ni. Saya akan letakkan dalam mangkuk ni. Warna dia memang menarik lah. Ya, letaklah sesudu ke 2 sudu ke kan. Mungkin 3 sudu. Eloklah untuk satu portion tu. So nanti bila dah sejuk, kita boleh masuk dalam peti ais kan? Ya. Dah nanti suam pun dalam peti ais. Buka puasa memang lajulah. So senang aja, dia sangat sedap kan. Dan also dia kata kalau dah masak tu dia akan berkilat. Ya. Ya. Kena berkilat lah. Kan dia berkilat kan? Ya betul. Nampak dia kilat tu. Nanti dia masak lah. Saya letak satu ni 3 sudu. Right. Som-som. Ni som-som telang gula Melaka. Gula Melaka. So lepas ni kita akan discuss pasal dia punya gula Melaka pula. Macam mana dia punya sirap dia. Sirap gula Melaka tu. So maknanya walau ni dah 3, maknanya lebih kurang. Banyak juga boleh dapat. Dapat 10 ni. Sebab kita bukan banyak pun makan kan. Kali ni untuk buka puasa nanti letak dia punya ataupun gula. Ataupun lebih-lebih boleh simpan dalam peti ais. Dan sejuk-sejuk saya nak makan. Ya. Buat untuk more ke apa kan. So kita dapat 3 ni. 1, 2. So bila dia sejuk, dia akan jadi keras. Dia set lah. Bukan keras sangat. Jadi kalau kita nak tu kan apa ni tu. Okay, now pasal gula Melaka ni. Pasal gula Melaka ni. Gula Melaka ni saya dah macam mana bancuhan untuk gula Melaka ni? Okey.
Gula Melaka ni saya gunakan 3 gula Melaka yang original. Kan ada yang kecil tu kan? Saya pakai 3 ketul. 3 ketul. 3 ketul, air je dalam katalah ni dalam 2.5 ke 300 ml. 350 ml. Kan? Lepas tu nak sekali lagi saya campurkan juga some brown sugar yang jenis yang timbang tu kan. Yang hancur tu saya tambah juga. Saya tambahkan gula batu juga. Oh, banyak. Dan daun pandan. Brown sugar. Jadi cuba ni bau ni kan. Bau dia macam wangi sangat wangi. sebab kita tahu daun pandan. Yes. Jadi kita tak tahu daun pandan kat sini. Kita tak tahu daun pandan kat sini. Kita tak tahu daun pandan kat sini dan saya tahu kat gula ni. Kan? Jadi biarkan dia sejuk. Jadi bila dia dah sejuk nanti kita akan letak gula di atas je lah. So, maknanya gula sirap dia ni dia terpulang kepada orang tu nak ambil kan berapa banyak. Kadang ada orang nak sikit je. Dan sirap ni kita boleh buat awal-awal lagi. Dah boleh buat awal-awal simpan dalam fridge jadi dia sejuk. Betul. Bila kita nak gunakan, kita just tuang je lah. Oh banyak. Ini ada sendok kecil ni kita tuangkan. So saya buat sampel satu lah. Tuang kan. Macam mana hidang tu. Boleh ya? Boleh zoom ke sini. So saya ada gula ni Pekat. Bau dia pun wangi. Yap, saya letak satu je lah kan. Okey. Dan saya nak hiaskan dengan bunga telang yang stay tak yang kembang. Warna dia dengan dah. Tu agak menarik. So, memang menarik. Bila kita letak je dalam tu kan dia dah jadi macam dia dah set kan dia ni jadi macam satu ketul. Ya, dia dah macam air gula tu masuk ke bawah dia dah. Jadi dia goyang-goyang dalam tu. Nampak dia lembut lah. Lembut. Yes. Tak rasanya saya rasa mungkin Prof boleh ni kot. Kata cedok dia macam mana dia punya lembut. Keadaan dia tu. Lembut. Tu boleh kita buat tu. Macam tu. Macam kan taufa pun ada juga macam tu kan. Lembut. Jadi dia tak keras, tak terlalu lembut, tak terlalu apa tu. Senanglah kita nak apa? Senang kita nak kalau keras kan kita makan pun tak sedap. Kita nak soft. Kalau Inggeris kata rice pudding, kalau pudding kan lembut kan. Betul. So ada soalan ke? Ada apa-apa soalan dari itu? Kita punya soalan tetamu. Kalau guna jus buah-buahan ganti air telang boleh ke? Daripada Puan Hatni Lee. Kalau nak guna macam tadi saya kata nak guna ada tu jenis buah juga kan. Ada buah nanti dia tak boleh set. Dia ada pack let's say buah naga, boleh buah naga boleh yang merah. Ada warna lah. Tapi jangan I think kalau nak guna buah naga jangan kita didihkan lah. Kita macam dah pekat tu dan kita bawa tuang buah dia kemudian. Nanti buah dia masak dan color dia pun bertukar. Kan? Ataupun buah yang minum akan bertukar color, bertukar warna lah kalau kena masak tu. And then kita pakai buah yang berwarna lah. Macam buah naga, buah apa lagi? Buah kalau tahu perasa durian pun boleh. Kalau kita buat durian, kita kena letak sedikit berwarna kuning lah kan. Kuning ataupun letak kunyit sikit jadi dia kuning-kuning sikit. Rasa durian pun boleh. Kan? Rasa duriannya. Durian tu mungkin durian tu kita hancurkan durian tu dan jadikan secawan. Bukan durian pekat tu, secawan nak jadi secawan macam jus durian. For me kalau kita buat warna putih tu, kita boleh juga letak isi kelapa muda dalam tu. Dalam kita boleh campur sekali. Also yang ni kan kalau kita nak hidangkan, kita boleh letakkan buah-buah campuran. Untuk inilah sampingan topping. Cocktail as a topping. Boleh sedap makan. Kan? Lagi buah apa nak taruh? So cocktail boleh, buah-buah yang lembut lah. Bergantung pada kita punya ni apa yang kita nak, kita boleh letak lah maksudnya. Boleh. Kata buah-buahan yang segar, yang potongan kecil-kecilan tu. Okey, tadi Puan Siti Zurina tanya tepung apa ni? Maksudnya tepung apa tadi? Mungkin beras, dia tahu tepung beras dengan tepung jagung. Kita campur dua lah. DJ Zaini, okey, Prof Syarim, bila nak datang rumah saya? Boleh, boleh insya-Allah. Hari ni akan cuma datang. Warga UPM ni. Okey, ada lagi soalan?
Share resepi tadi kita dah, nanti kita share resepi. Ni boleh. lagi kejap lagi. Puan Haslinah Adnan, bagus ni buat air bunga telang bagi anak-anak minum, membantu merangsang perkembangan otak anak-anak. Betul. Bunga telang ni pun telah didapati mempunyai property untuk kognitif, untuk otak kita. Jadi and also dia kan kebaikan dia anti-aging as well. Yes, anti penuaan. So siapa yang want to look forever young, selalu amalkan teh bunga telang. Ya, memang bagus. So kalau tak ada, di rumah tu sila tanam, boleh dapat biji dia, boleh tanam. Betul? Okay, Puan Mazila Moen. Wah, cantiknya warna. Memang cantik pun kan? Okay, ini orang UPM juga ni. Cik Mat Nizam Mahat ataupun dari Bob. Adonan ini boleh buat cendol telang, Prof. Ni ayat ni ke macam mana? Kalau cendol telang tu kan dia boleh buat cendol telang, tapi cendol kan resepi dia. Dia pakai tepung apa tu? Tepung sagu. Kalau dia kena pakai guna resepi cendol lah, boleh. Cendol bunga telang, boleh. Saya setuju. Okey, saya nak tanya. Okey, yang gula Melaka ni, sebab sekarang ni kita viral pasal gula apong. Gula apong daripada Sarawak. Mengapa viral tu? Aiskrim. Aiskrim tu orang guna gula apong. So boleh kan? Macam tapi rasa dia lain sikit lah. Kita boleh pakai gula Melaka, gula enau, palm sugar, gula apong. Orang kata kalau orang India kan dipanggil apa tau? Di India dipanggil jaggery. Jaggery tu macam gula-gula ni lah, gula palm sugar ni semua ni, gula-gula perang ni lah. Kalau gula apung saya memang suka gula apung dia daripada pokok tu kan, pokok apa tu? Pokok dari hutan tu. Dia punya kemanisan dia dengan gula manis, memang manis. Dia lagi manis lah. Memang manis. And kalau di Kelantan Terengganu ada gula apa tu? Orang kata Nise tu. Nise. Pakai gula Nise bagus. So kita banyak jadi gula-gula, Kalau di Jawa dia ada gula Jawa. Betul. Dia masakkan gula Jawa. Okey, mungkin macam ni sebab di pasaran kita pun tahu kan pelbagai jenis gula. Okey, mungkin apa orang kata apa yang biasa buat kuih, mungkin tak biasalah, maksudnya sesekali buat kuih ni dia orang kata tip bagaimana untuk nak memilih gula yang sesuai. Okey, sebelum saya lupa kan tadi kalau kita nak hidangkan ni kan, kalau kita nak hidang dia in a very healthy way, kita boleh hidangkan juga dengan madu. Tak? Maksudnya kena masa gula ni jangan lah. pakai gula ni. Pakai madu saja. Serve dengan madu saja. Letak madu, just madu terus lah. Je madu. Tadi jadi sehat. Kan? Tapi kalau pakai gula Melaka, okeylah rasa gula Melaka. Madu pun mungkin boleh. ada orang yang tengah menjaga kesihatan. Betul. Dia tak boleh ambil terlalu manis sangat. So mungkin dia ada, kalau ada pilihan, dia naklah buat pakai madu. And also macam yang kata tadi kan gula kan. Gula Melaka ni susah dapat yang original. Ya, betul. Gula Melaka, gula enau. Jadi kan kalau kita kena dapatkan dari sumber tu, orang yang membuat gula tu. Kita dapat yang original. Kalau kita beli di kedai tu kebanyakannya dia orang campur gula apa? Gula putih dicampur. Dia dimasak dia sampai perang, lepas tu dia keraskan macam tu. Betul. So kita susah dah dapat gula yang original. Tapi kalau gula apung tu kan, dia still original. Especially daripada UPM Bintulu punya tu, dia ada tempat di situ. Di tempat dia nama dia Apung or something lah dekat situ, kat Bintulu tu. Dia memang tempat pengeluaran gula apung di sana. Gula apung. Udah so viral sekarang ni gula apung dengan aiskrim ni kan. Gula apung soft aiskrim. Dia tak boleh keras, dia lembut je kan. Dia soft. Dia soft lah. Soft macam jaggery tu. Soalan lagi? Okey, sekiranya ada persoalan atau ada soalan, boleh tinggalkan di ruang komen. So nanti Prof Syarim akan jawablah segala persoalan. Also, ni sementara tu pun saya nak, kalau bunga ni kalau kita petik bunga ni dan kita petiklah berapa banyak kita ada di rumah dan kita keringkan. Kita keringkan daripada pagi sampai petang, dia akan dah kering dah. So lepas tu kita simpan dalam freezer dan boleh tahan berbulan-bulan. In fact bertahun pun boleh. Kalau di Thailand dia memang jual bunga kering ni. Dia awet kan? Dia tak awet, dia kering je. Dia kering kan? Dia kering saja dan dia boleh tahan dan
Thailand digunakan ni dalam banyak dia punya resepi kan. So banyak gunakan dia. So kita dah cakap tadi pasal ini kebaikan bunga telang ni. So perlu diamalkan. Dan saya dah buat banyak resepi dari bunga telang ni. So akan keluar lagi banyak resepi. Entah mungkin I will come up with resepi bunga telang, resepi buku bunga telang ya. Betul. So eloklah Dia punya ni. kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Betul. Okey, untuk makluman, link pendaftaran telah dimuat dalam ruang komen. So tuan-tuan puan-puan boleh isi sekarang untuk dapatkan e-sijil. So saya harap email yang tuan-tuan puan-puan masukkan jangan silap ataupun salah. Kalau salah dia akan maksudnya kita tak dapatlah e-sijil kita tu. So dia kena orang kata fokus untuk kita mengisi kita punya email semasa kita menjawab pendaftaran tu. Okey, mungkin Prof boleh share balik resepi kita tadi. Okey, resepi dia mungkin ada yang tak sempat nak tulis kan. Kepala dah. 3/4 tepung beras, 3/4 cawan tepung beras, 1/4 cawan tepung jagung, 750 ml santan, dan 1 cawan air bunga telang ataupun air pandan berwarna hijau, sedikit garam. Itu saja bahan dia. Berapa bahan aja? Ada je 5 bahan saja. Senang sangat. Ya, senang. And also ini adalah resepi ni adalah resepi turun menurun kan daripada nenek moyang. Saya dari kecil dah tahu berasal som-som ni tapi jarang buat. Tapi bila bulan puasa. Tapi biasanya negeri mana selalu buat ni? Well, kan Kelantan kan? Kelantan ada, satu Malaysia pun ada. Orang Johor ada, Melaka ada. Saya duduk Kajang tak ada. Tak jumpa pun. Ya ke? Tak tahulah. Mungkin lepas ni orang Kajang boleh buat lah. Tapi saya orang pertama akan buat kot. Marah orang Kajang nanti dengan saya. Kata 9. Tak buat lah, kita buat apa kata badak berendam je. Oh, okey. Tak berendam tu apa? Tahu. Kan? Tahu ada inti kelapa dan dia berendamkan dalam santan dengan, kan? Yes. Itu semua negeri buat kan? So resepi-resepi macam ni, saya suka bawa resepi ni mudah dan juga resepi warisan dan resepi yang kita perlu ketengahkan dan kita beri nafas baru dengan warna baru ya. Bunga telang, dengan menggunakan bunga telang adalah bahan semula jadi yang kita dapat di rumah tu kan. So mungkin ada yang orang kata nak menjual kan? Mungkin nak menjual. Mungkin dia boleh hidang dalam orang kata apa? Dalam keadaan yang kecil besar sikit pada ni. Kan? Itu dia kena kira kos sikitlah berapa kan? Betul. So nanti dia boleh jual lah. Saya rasa ramai je kot yang suka ni. Senang buat. Kalau dia sejuk. Tapi gula dia mesti serve sejuk dan juga gula dia kena sedap lah. Jangan gula dia cair. Tak pekat sangat, tak cair, dia sedang-sedang elok lah. Kan? Macam tu. Betul. So saya rasa kita tak ada soalan. Sebab kita punya demo pun kira hari ni memang agak ringkas dan cepat sebab bahan-bahan dia pun tak banyak pun, ada 5 je. So dan mudah lah, maksudnya kita just mix je. Mix semua, lepas tu kita masak dan dah jadi. Lepas tu gula Melaka pun kita kacau-kacau, kita campur, kita kacau, lepas tu jadilah gula Melaka. Ataupun ada yang gajian pula nak buat putih dan biru belang-belang pun boleh. Itu pun boleh juga. Itu pun cantik tu. Tu maknanya diorang boleh yang kata kreatif lah untuk nak ubah macam mana. Betul. Asalkan benda tu dia boleh yang kata dia dah jadilah, kadang tak jadi tu. Ni kan dia dah sejuk. Jadi kita tengok kan dia. Dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembut dia. Tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Just nice. Tapi kalau kita tepung tepung beras saja dia akan lembut tau. Lembut dan dia tak boleh jadi macam ni. Ni dia boleh dia akan pecah tu saya. Tu jagung tu dia membantu dia jadikan dia lagi orang kata firm. Untuk dia punya orang kata bentuk tu. Dalam dia lembut. Yang ni kita boleh keluarkan. Dan kita keluarkan, kita tak dalam pinggan dessert. Dan kita buatlah hiasannya. Kalau kita tak nak hidang kat sini. So tu sajalah untuk perkongsian hari ini. Jadi saya harap tuan-tuan pun dapat mencuba resepi ini. Resepi yang sangat mudah untuk dibuat dan boleh dijual juga.
Laku macam goreng pisang panas nanti kalau buat warna biru tu. Ya, betul. Ulang resepi. Ulang balik ke? Yes, ulang balik. Ulang resepi. Okey, saya cakap perlahan. Laju sangat kot, bro. 3/4 cawan tepung beras. 3/4 cawan ya. And then 1/4 cawan tepung jagung. 750 ml santan. Yes. Seloknya santan pekat lah. Dan 1 cawan air bunga telang. Dan sedikit garam. Dapat ya? Okey, kalau tak dapat nanti boleh kontak dengan kami punya tim. Daripada UCTC, insyaAllah. Dan air gula tu secukup rasa. Air gula dah ada kan. Boleh buat sendirilah air gula tu. Mengikut kemanisan masing-masing. Tadi resepi dia daun pandan, gula Melaka 3 keping. 3 buku macam tu kan. 3 tu. Lepas tu gula batu. Letak gula batu sedikit. Sedikit. Dan gula perang juga. Gula perang. Lepas tu santan. Lepas tu hit lah. Ada api air. Lepas tu api tak mau ni lah. Sederhana. Api besar kan dia akan nanti meruak. Dia meruak satu. Lepas tu dia rasa pun jadi macam pahit sikit. Kalau dia hangus kan. Hangus tu. Ya. Okey. Saya rasa ada satu bukan soalan ni kot. Macam orang kata permintaan ni daripada Zaza Umu Fawaz. Prof, lepas ni buat sup bayam berkrim macam yang Prof pernah buat di kebun sayur TPU. Oh, ya. Betul. Dulu kot memang. Lama dah tu. Boleh. InsyaAllah. 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 So, terima kasih kepada yang menonton rancangan kita pagi ini dan insyaAllah kita jumpa lagi di rancangan yang akan datang. Alright. Okey, sebab saya tengok ada Azrin Naimi Zain. Kalau tak letak air bunga telang boleh kan? Boleh. Letak air biasa je lah. Tak biasa ataupun air pandan, air jus pandan. Kalau letak air kelapa pun boleh. Tak air kelapa kan. Dia pelbagai kan. Tak air kelapa letak isi kelapa. Jadi dia akan jadi apa tu som-som air kelapa. Jangan tak air letak. Jadi berasa kelapa lah. Letakkan hirisan buah kelapa, hirisan lembut kelapa tu dalam tu. Lagi sedap. Macam tu. Okay, tadi Ana Suzana dia dah minta air gula tadi kita dah bagi kan? Yep. Kita nak ulang balik. Air gula 3 buku gula yang kecil tu, gula Melaka tu kan. Dan air je dalam 200 ml. 200 ml and then gula perang dalam 2-3 sudu. Dan gula batu letaklah macam gula batu dia besar. Kalau letaklah 2 buku. Itu nak bagi kilat kan? Kilat dan dia manis sikit lagi. Sikit. Dan daun pandan. Daun pandan tu penting. Dia naikkan bau. Ya. Okey, kita rasa kita di penghujung program lah. Maksud kita pun dah selesai semua dan tak ada persoalan lagi. So, selamat mencuba. Selamat mencuba. Okay, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dr. Shahrim Karim di atas demonstrasi pada hari ini. Menu Ramadan kali ini. So, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakulti Sains dan Teknologi Makanan di mana di atas kerjasama lah bersama dengan UCTC UPM. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang menonton bersama-sama kami pada hari ini. Dan tuan-tuan yang bertanya ataupun memberi soalan tu terima kasih banyak. Kami menghargai setiap soalan yang tuan-tuan puan usulkan. Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada orang kuat UCTC, tim teknikal yang berada di sini bertungkus lumus. Mungkin saya akan sebutkan nama seorang-seorang kot. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Mahani, Encik Carol Azmi, Encik Muhammad Adib, Encik Syafiq dan rakan-rakan yang lain lah yang berada di sini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada UCTC kerana memberi peluang pada hari ini untuk kami mengadakan slot masakan Dapur Putra. InsyaAllah slot yang akan datang kita akan kongsikan kepada tuan-tuan puan
Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan selalu orang kata melihat orang kata aktiviti program utamanya UCTC UPM dalam Facebook UCTC, insya-Allah dalam tu banyak orang kata ilmu atau manfaat apa ni yang boleh kita manfaatkan. So saya akhiri dengan kata benda yang baik adalah daripada Allah dan buruk tu adalah daripada saya sendiri. Dan saya ucapkan selamat menunai orang kata ibadah puasa dan selamat mencuba resepi hari ini dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.